Salam hormat, Malaysia tarik balik tentera pemerhati di Bosnia. Intipan ke atas kedutaan Malaysia oleh Barisan Australia. Wisma Putra hantar bantahan ke Canberra. Berita sepenuhnya. Malaysia akan menarik balik semua anggota tenteranya yang menganggotai pasukan pemerhati Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UNMO di Bosnia. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata, pasukan tentera pengaman Malaysia Malbat di Bosnia dikekalkan. Ini kerana kehadiran mereka memberi perangsang kepada rakyat Bosnia yang menganggap pihak lain tidak bersimpati dengan mereka. Jumlah anggota pemerhati UNMO ialah 27 orang, manakala 1,533 prajurit berkhidmat dengan Malbat 3 di Bosnia-Herzegovina. Malaysia terpaksa membuat pengorbanan besar sejak menganggotai UNMO sebagai komitmennya kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dua anggota pemerhati UNMO Malaysia berpangkat Mejar menjadi mangsa pengganas tahun lalu. Pasukan pemerhati terus menjadi mangsa dalam keengganan PBB mengambil tindakan berkesan untuk berdepan dengan keganasan Serbia. Sebenarnya tak guna. Ada pemerhati yang menjadi masalah kepada kita. Bukan dia nak memerhati kesalahan orang Serb. Dan kalau orang Serb buat kesalahan pun dia tak boleh buat apa. Dan di samping itu pula, kalau orang Serb serang dia, dia tak boleh buat apa. Dia benar diri dia ditangkap oleh orang Serb dan dia jadi tebusan. Dan ini mengganggu segala tindakan kita. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata anggota tentera yang menjadi pemerhati itu boleh diserapkan dalam Malbat. Arahan telah diberi kepada Malbat supaya mengambil tindakan untuk menjaga keselamatan anggotanya. Kerajaan tidak mahu tentera Malaysia ditangkap seperti anggota tentera negara lain. Kita tak nak askar-askar kita ditangkap seperti askar-askar orang lain ditangkap. Sebabnya mereka ini ditangkap ialah mereka tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri mereka apabila mereka menghadapi orang Serb. Perdana Menteri sekali lagi membidas cara krisis itu ditangani. Tak ada guts langsung. Nak lawan dengan orang, tapi bila orang pukul kita, kita kata sorry, minta maaf. Apa? Lawan apa? Nak pergi jaga keselamatan, bila orang yang kita nak jaga tu tak selamat, kita tahu yang tu masalah dia lah, dia tak selamat. Jaga keselamatan. Apa? Macam polis yang jaga kita. Bila dia tengok kita, orang sabun kita sorry, saya tak boleh. Saat ni saya pula luka. Biarlah. Sementara itu, Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO memulakan rundingan membincangkan krisis di Bosnia. Rundingan berlangsung di Norwich, Belanda antara persoalan utama sumbangan NATO bagi mengukuhkan kekuatan tentera pengaman PBB di Bosnia. Sementara itu di The Hague, Belanda, Menteri Luar Kumpulan 5 negara perunding bersetuju memperkuatkan anggota pengaman di Bosnia. Kumpulan itu juga memberi amaran kepada pengganas Serbia membebaskan kesemua tentera pengaman PBB atau menghadapi musibah. Mereka juga bersetuju menambah anggota pengaman dan memberikan lebih kuasa pergerakan kepada anggota terbabit. Mereka juga mengutuk tindakan pengganas Serbia menawan anggota pengaman sebagai tebusan. Bagaimanapun, kumpulan perunding ini mahu konflik diselesaikan melalui jalan diplomatik dan bukannya ketenteraan. Dalam perkembangan terbaru, pengganas Serbia terus bertindak angkuh dengan menahan 7 lagi anggota pengaman Ukraine di Gorazde. Jurucakap PBB berkata mereka ditahan ketika mengawal sebuah pusat pemeriksaan. Sehingga ini 374 anggota PBB di bawah tahanan atau kepungan pengganas Serbia. Dalam perkembangan sama, Siasat Luar Britain Douglas Hurd mempertahankan langkah menghantar 6,000 askar tambahan ke Bosnia meskipun mendapat kritikan beberapa pihak di negara itu. Televisyen milik pengganas Serbia menyiarkan visual tentera pengaman Britain yang ditahan di Visegrad, utara Bosnia. 3 daripada anggota tentera ini cedera. Pengganas Serbia mendakwa kecederaan mereka berpunca daripada kemalangan jalan raya. Mereka dirawat di Sokolac, tidak jauh dari Pale.
Di London, Setiausaha Pertahanan Britain Malcolm Rifkin mengumumkan langkah menghantar 6,000 tentera tambahan berkhidmat di Bosnia. Menurut Rifkin, keputusan itu diambil sebagai amaran kepada pengganas Serbia kerana menahan 33 tentera Britain dan tentera antarabangsa yang lain sebagai tebusan. Kumpulan pertama pasukan gerak cepat ini yang dilengkapi meriam dan helikopter anti kereta kebal berlepas ke Bosnia lewat hari ini. Wisma Putra akan menghantar nota bantahan ke Canberra berhubung laporan kegiatan intipan oleh ejen Perisikan Australia di Kedutaan Malaysia di negara itu. Menteri Luar Datuk Abdullah Ahmad Badawi menyifatkan laporan itu jika benar sebagai tidak mencerminkan diri persahabatan jujur. Akhbar Sydney Morning Herald mendakwa kedutaan asing termasuk Malaysia, Indonesia, Jepun, Iraq, Rusia dan Iran menjadi sasaran perisikan Australia. The Herald menyiarkan berita itu berikutan rancangan Canberra membina rangkaian pendengaran gentian optik di kedutaan China bagi pihak Amerika Syarikat. Kedutaan Malaysia di Australia semalam diarah memberikan laporan penuh berhubung perkara berkenaan. Saya akan menulis kepada Gareth Evans, Menteri Luar Australia, membantah perbuatan ini jika ia benar-benar berlaku. Dalam perkembangan berkaitan, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia, John Dowd berkata, laporan oleh media Australia itu tidak harus diambil serius. The press in Australia yesterday and today, and indeed for a few days now, has been so full of stories about bugging of embassies in Canberra, bugging of Australian diplomatic missions in a range of other countries like Japan and China, for example, that any reference to the Malaysian mission was so minor that I didn't even notice it. Frankly, it's not the issue relating to Malaysia. Laporan itu jika dapati benar bukan sahaja boleh menjejaskan hubungan Kuala Lumpur-Canberra, malah negara Asia yang terbabit akan hilang kepercayaan kepada keikhlasan Australia untuk berdamping lebih rapat dengan negara Asia. Abdul Razak Ghani melaporkan untuk Buletin Utama. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata beliau tidak terkejut dengan laporan kedutaan asing di Canberra menjadi sasaran intipan perisikan Australia. Ya, ini bukan perkara baru. Australia memang macam itu, tetapi kerana dia buat, tak apalah. Kalau kita buat, tentulah salah. Sebenarnya bila saya buat lawatan ke Australia dulu, saya tinggal di satu hotel dan saya diberi amaran oleh kedutaan kita di sana supaya jangan bercakap berkenaan dengan perkara-perkara yang sensitif kerana mereka yakin bilik yang saya duduk itu sudah pun dibug. Dan dalam perutusan sempena Ma'al Hijrah esok, Datuk Seri Dr. Mahathir mengajak umat Islam memulihkan imej Islam dengan meningkatkan azam untuk mengukuh kedudukan ummah. Menurut beliau, imej yang mengaitkan Islam dengan keganasan, ekstremisme dan perbalahan perlu dihapus dengan membuktikan ummahnya cintai keamanan dan menolak keganasan. Perdana Menteri juga mengingatkan umat Islam supaya melengkapkan diri dengan pengetahuan sains dan teknologi. Lagi kes buang bayi di Pulau Pinang. Juga kes dera bayi di Melaka. Seketika nanti. Tasik Kenyer berkata ia boleh menjadi destinasi pelancongan setanding Pulau Langkawi jika diurus dengan baik. Pembangunan yang dilaksanakan boleh menarik pelancong dengan kemudahan penginapan sempurna termasuk hotel 5 bintang dan chalet. Bagaimanapun untuk menarik lebih ramai pelancong, sistem pengangkutan termasuk penerbangan perlu diperbanyakkan. Sehingga ini Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah adalah agensi yang dipertanggungjawab untuk membangunkan Tasik Kenyer mengikut perancangan yang dirangka. Bantuan kewangan juga sedang dikaji untuk memastikan pembangunan oleh agensi berkenaan mengikut jadual. Kerajaan katanya turut mengutamakan penjagaan alam sekitar dalam usaha membangunkan Tasik Kenyer. Susulan kes dera Muhammad Nur Fitri di Melaka, keadaan bayi 2 bulan itu dilaporkan semakin kritikal. Sementara itu, polis Melaka mendapatkan perintah mahkamah untuk menahan bapa bayi itu bagi tempoh 2 minggu.
Muhammad Nur Fitri didera sehingga mengalami pendarahan otak, patah kaki dan cedera di kedua-dua mata. Jurucakap Hospital Melaka ketika dihubungi berkata Muhammad Nur masih kritikal dan tiada sebarang tanda perubahan. Menurut Ketua Jabatan Pediatrik Pakar Perunding Kanak-kanak Hospital Melaka, Dr. Kwan Giok Lim, bayi ini masih tidak sedarkan diri. Muhammad Nur mengalami pendarahan dalam otak dan kesan luka yang lain di dubur juga jelas kelihatan. Petang tadi, Buletin Utama mengesan pengasuh Muhammad Nur, Saribanun Salim. Saribanun menjaga bayi berusia 85 hari itu sejak 2 minggu lalu dan menerima upah sebanyak RM70 sebulan. Menurut Saribanun, bapa bayi berkenaan menghantar anaknya dalam keadaan sihat pagi Khamis lalu. Bagaimanapun, bapanya kelihatan gelisah ketika mengambil anaknya pada sebelah petang. Saribanun turut bimbang apabila Muhammad Nur tidak dihantar ke rumahnya seperti biasa pada keesokan harinya. Jadi datang bapa ni beritahu kata dia anak saya masuk hospital. Saya ni pun terperanjat. Makana apa anak kau masuk hospital? Kata apa sakit budak ni? Budak ni helok dalam tangan kakak, kata tu. Dia pakai tak entahlah kak, pakai tak tahu ya dik. Akak pun tak tahu nak cakap lagi. Akak pun sarung baju akak pergi hospital. Akak tanyakan dengan doktor. Sementara itu, seorang bayi lelaki yang baru dilahirkan dijumpai di tangga Sabuah Pangsapuri di Sungai Nibong, Pulau Pinang. Bayi itu dijumpai oleh penduduk Taman Lipsin kira-kira pukul 4.20 petang semalam. Ketika dijumpai, bayi seberat 3.3 kg ini hanya dibalut dengan kain lampin. Tali pusatnya belum dipotong. Bayi ini ditempatkan di wad unit rawatan khas Hospital Pulau Pinang. Keadaannya dilaporkan stabil. Menurut jurucakap polis, kesan calar dikesan di badan bayi ini. Polis masih menjalankan siasatan bagi mengesan ibunya. Susulan pembunuhan pengarah imigresen Perlis Muhammad Sani Adnan di Johor Bahru kemarin, polis menjumpai seutas wayar elektrik yang dipercayai diguna dalam pembunuhan itu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru, Penolong Pesuruhjaya S. Divakaran berkata siasatan terperinci diteruskan bagi mengenal pasti penjenayah terbabit. Dalam kejadian Ahad lalu, Muhammad Sani, 45 tahun, dijumpai mati di dalam bilik sebuah hotel terkemuka di Johor Bahru dengan kesan kelar di leher. Allahyarham yang menyertai sukan tahunan imigresen dipercayai dibunuh di antara pukul 7 dan 10 pagi. Jenazahnya ditemui seorang pekerja hotel dalam keadaan tertiarap dan dibungkus dengan kain putih. Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Sheikh Ibrahim, Kuala Terengganu petang semalam. Penolong Pesuruhjaya Divakaran berkata hari ini motif pembunuhan masih sedang dikenal pasti. Dan setakat ini kita belum dapat jumpa apa-apa senjata yang kita percaya, tetapi yang kita ada pada peringkat ini ialah satu dawai kettle elektrik yang kita percaya mungkin di antara yang lain digunakan dalam kes ini, dalam kes bunuh ini. Rundingan nuklear Amerika Syarikat Korea Utara. Rundingan masih menemui jalan buntu selepas Pyongyang tetap bertegas menolak tawaran Seoul untuk membekalkan 2 reaktor air ringan bernilai 10 bilion ringgit. Rundingan hari ini berlangsung di Kedutaan Korea Utara, Jalan March. Delegasi Washington diketuai Timbalan Penolong Setiausaha Negara bagi Hal Ehwal Asia Timur dan Pasifik, Thomas Hubbard, manakala Korea Utara Kim Gi-guan. Hubbard tiba jam 11 pagi untuk memulakan perbincangan. Ia cuma berlangsung kurang dari 1 jam. Kedutaan Korea Utara enggan memberi sebarang kenyataan mengenai perbincangan singkat itu. Manakala pegawai Kedutaan Amerika Syarikat Stanley Harsha mengesahkan masih gagal mencari penyelesaian. The heads of delegations had a brief meeting to take stock of their respective positions. We expect the delegations to meet again tomorrow. Meskipun telah 4 bulan rumah mereka musnah dalam kebakaran, 75 keluarga masih menggunakan kemah sebagai tempat berlindung di Kampung Bahagia, Sungai Petani, Kedah.
Keluarga terbabit tinggal sehelai sepinggang setelah kebakaran di perkampungan ini 5 Februari lalu. Mereka tinggal di dalam kemah sementara yang disediakan oleh pihak berkuasa. Mereka terpaksa berkongsi sumber bekalan air dan tandas. Kebanyakan keluarga ini mempunyai ramai anak dan pendapatan mereka tidak tetap. Tempat tidur juga jauh daripada selesa. Ramai kalangan mangsa kebakaran ini orang tua dan mereka mengharapkan penginapan lebih sempurna. Tu nak minta rumah lah tu duduk tak ada. Anak pun tak ada. Saya nak ajak rumah tu sekali, rumah saya pun sempit kan. Kami pun ramai yang tanam kan. Tu macam mana nak ajak rumah tu. Apa rumah buat sekali ni. Hujan panas tidur jugalah. Sampai demam weather nak rumah ni. Dan ini pula mengenai tanah runtuh. 2 orang termasuk wanita yang syarat mengandung nyaris maut apabila tembok konkrit setinggi 7 meter runtuh mengempat rumah mereka di Kampung Kerdas Gombak, Selangor petang tadi. Kejadian berlaku pukul 4.30 petang. Mangsa Tarmizi Muhammad Aris dan keluarganya berada di ruang tamu rumah sewa ini ketika kejadian. 2 ahli keluarga lain cedera di bahagian kepala dan kaki akibat dihempap batu. Isterinya Nora Muhammad Isa yang mengandung 9 bulan mengalami pendarahan dan cedera di kaki. Tarmizi mendakwa tembok konkrit ini telah retak sejak dibina 3 bulan lalu. Tanah lembik dan hujan petang tadi menyebabkan tembok ini runtuh. 3 rumah berhampiran turut mengalami kerosakan. Kita beralih ke Bursa Saham Kuala Lumpur. Harga saham BSKL ditutup bercampur-campur dalam dagangan lengang berikutan aktiviti pengambilan untung. Indeks komposit menokok 6.52 mata kepada 1,050, manakala indeks perusahaan pula naik 9.04 mata kepada 1,903.55. Sebanyak 123 juta saham bernilai 675 juta ringgit diniagakan. 209 kaunter mencatatkan untung, 208 rugi manakala 121 lagi tidak berubah. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup lega berbanding dolar Amerika dalam dagangan tipis kerana ketiadaan petunjuk baru. Disenaraikan kadar ringgit berbanding beberapa mata wang asing. Laporan luar negara, gerakan menyelamat mangsa gempa bumi di Rusia diperhebatkan. Dan lagi kejadian gas beracun di Jepun. Kali ini Rusia, pasukan penyelamat menemui 325 mayat manakala 335 mayat mangsa dapat diselamatkan. Lebih 1,500 mangsa dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Menurut sumber Moskow, angka kematian dikuatiri melebihi 2,000 orang. Akibat gempa itu, bandar Neftogorsk yang mempunyai 3,200 penduduk kini hampir lenyap. Meskipun kekurangan peralatan, pasukan penyelamat Rusia bertungkus lumus mengesan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Gempa bumi berukuran 7.5 pada skala Richter memusnahkan 22 pangsapuri di bandar ini. Bencana berlaku awal pagi Ahad lalu ketika kebanyakan mangsa sedang nyenyak tidur. Anggota tentera dan helikopter penyelamat dikerah membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa. Selain itu, kren dan anjing pengesan juga digunakan. Mereka mengeluarkan beratus cebisan mayat yang sukar dikenal pasti dari runtuhan bangunan dan setakat ini peluang untuk menemui lagi mangsa yang masih hidup tipis. Bantuan kecemasan seperti bahan perubatan dan makanan diagihkan kepada mangsa yang terselamat. Kementerian Pertahanan Rusia mengirim 200 tentera tambahan manakala Kementerian Kewangan menghulur bantuan 15 juta ringgit bagi memperhebatkan usaha menyelamat.
Dalam perkembangan lain, Jepun menjadi negara pertama mengirim bantuan kecemasan seperti selimut, makanan dan perubatan atas permintaan Rusia. Sementara itu, Presiden Boris Yeltsin mengisytiharkan Hari Perkabungan dan mengarahkan bendera dinaikkan separuh tiang di seluruh negara. Jepun dikejutkan lagi dengan gas beracun. Kali ini di Tokyo, apabila 5 pekerja kilang penapis minyak diberi rawatan kecemasan selepas terhidu gas beracun hidrogen sulfur. 36 yang lain cedera ringan. Menurut jurucakap bomba, kebocoran gas itu dikesan di kilang milik Tonen Corporation di Bandar Perindustrian Kawasaki, Tokyo. Semua mangsa dikejarkan ke hospital berdekatan dan 5 daripadanya dalam keadaan kritikal. Kebocoran dapat dikawal dan pihak bomba menghantar 3 penyiasat ke tempat kejadian. Sejak 10 tahun lalu, 11 kejadian seumpama ini dilaporkan. Kilang penapis terbabit mengalami kebakaran teruk Februari tahun lalu tetapi beroperasi semula 3 bulan kemudian. Pada 11 Mei lalu, ia sekali lagi mengalami kebakaran kecil. Tiga rakyat Filipina terbunuh dalam kebakaran bangunan Pangsapuri 12 tingkat di Manila. 3 mangsa yang terkorban terdiri daripada seorang budak lelaki, pembantu rumah serta seorang pemandu. Dalam kejadian ini, 2 rakyat Jepun, Hiroshi Shinga dan Shu Inoi, bertindak berani apabila menyelamatkan Presiden Avalon Corporation, Vicky Ramos Garcia bersama anaknya berusia 15 tahun. Kedua-dua pelancong itu mendengar jeritan Garcia dan anaknya yang terperangkap di tingkat atas bangunan ini sebelum menyelamatkan mereka dengan menggunakan tali. 300 penghuni menginap di Pangsapuri ini ketika kejadian. Sebilangan besarnya warga negara asing dan ahli perniagaan. Helikopter tentera juga digunakan untuk gerakan menyelamat. Kita ke aksi menarik sukan selepas ini. Antaranya kehebatan pelari pecut negara di Taiwan. Pelari pecut negara Watson Nyambek yang berjaya memecahkan rekod 100 meter kebangsaan berusia 29 tahun pada kejohanan olahraga terbuka Taiwan 2 hari lalu. Kejayaan Watson itu membuktikan atlet pecut negara mampu menyaingi pelari bertaraf dunia. Pemegang rekod itu, Datuk Dr. M. Jegatesan berkata, walaupun mengambil masa yang lama untuk dipecahkan, namun kejayaan itu menandakan peningkatan mutu sukan olahraga negara. Kepantasan Watson dengan catatan masa 10.46 saat itu memahkotakan beliau sebagai Raja Pecut baru menggantikan rekod Datuk Jegatesan yang dicipta di Sukan Asia di Bangkok. Ini boleh dikatakan sebagai satu breakthrough kepada pelari-pelari yang muda ini seperti Watson, Nyambek, Azmi dan satu atau 2 lari lain. Dan dengan ini kami boleh harap bahawa mereka boleh mempertingkatkan lagi lah mutu sprinting di negara kita. Beliau berharap Watson terus berusaha memperbaiki rekod baru itu. Kejayaan itu juga memberi semangat baru kepada atlet pecut lain untuk terus berusaha meningkatkan pencapaian negara di arena antarabangsa. Lumba Perahu Naga di Teluk Tokyo, Jepun. Lebih 30,000 penonton menyaksikan perlumbaan perahu naga yang penuh warna-warni dan aksi menarik. Sebanyak 29 pasukan membabitkan 500 peserta mengambil bahagian. Setiap perahu menggunakan 20 pendayung dengan dibantu seorang jurumudi. Bagi menambahkan semangat peserta, jurumudi menggunakan gendang yang terletak di hujung perahu dan dipukul sebagai irama dayungan. Kejohanan kali ini menyaksikan pasukan bomba Tokyo memenangi acara berkenaan. Laporan itu tadi mengakhiri buletin utama malam ini. Salam hormat dan selamat malam.